peringkat bahagian menerangkan insya-Allah banyak calon-calon muda yang fresh, yang intellectual, yang berpendidikan, yang matang, yang punya idea, yang boleh turun padang. InsyaAllah. Jadi rakyat boleh, kita meniru pada rakyat, sokonglah BN. InsyaAllah BN tu boleh membangunkan kembali apa yang telah dirosakkan. Banyak contoh-contoh zaman PH yang dirosakkan, yang benda-benda tu untuk dia, kita jangan nampak dia punya nilai, kita nampak dia punya kebaikan yang akan datang. Contoh kita ada ECRL dulu, dibatalkan lah, apalah. Sebenarnya itu kepentingan yang tersirat, orang tak nampak. Takkan sesuatu benda kita nak buat, semua kita nak bercakap. Jadi kepada rakyat, insya-Allah marilah kita sama-sama mengundi BN pada PRU 5 di semua kawasan yang ditandingkan oleh BN. 222 kawasan parlimen dan 500 lebih kawasan dom. Saya harap pada rakyat fikirlah secara matang. Pilihan di tangan anda. Jadikan pengajaran 2018 macam mana PH pemerintah, RM30 saja anda dapat. Jadi saya harap begitulah. Jadi itulah sedikit pandangan saya tentang isu-isu politik, isu-isu negara, isu untuk rakyat yang saya sampaikan. Ini saya realiti ni apa yang berlaku. Kita macam saya di peringkat bawahan yang merasainya, saya bergaul dengan semua lapisan masyarakat. Jadi kita nampak, kita bertanya pada rakyat, kawan-kawan lapisan rakyat yang di bawah B40 ni. Jadi sekian dulu daripada saya, insya-Allah. Tuan bersetuju pilihan raya diadakan lebih awal, yes, kerana mungkin hujung tahun banjir besar akan berlaku. Yang kedua, harga barang. Yang ketiga, perpecahan di kalangan pembangkang. Mungkin kalau pertandingan itu melibatkan 3, 4, 5 penjuru, memudahkan untuk BN menang besar. Apa pendapat tuan? Bagi saya, pendapat saya memang sokong pilihan raya diadakan. Kalau kita tengok kerajaan yang ada, campuran parti. Sebab bila campuran parti, kedudukan dia tidak kuat. Jadi kalau satu-satunya parti itu tidak suka dengan perancangan yang dibuat oleh BN, pada bentuk itu dia beri BN. Tapi kalau kabinet yang mengakomodir itu semua ada campuran parti. Jadi parti ini tak berapa suka, jadi diorang boleh tarik handbrake lah. Jadi benda itu tidak kokoh. Dari segi pentadbiran sebenarnya tidak boleh benda-benda macam ni. Dia merosakkan pentadbiran itu sendiri dan yang mangsa rakyat. Jadi macam isu banjir ni, sekarang ni cuaca pun tidak menentu. Banjir ni ini kejadian alam, kita tidak boleh menolak. Jadi tetap ada. Kalau kita nak kata banjir tu tak buat waktu bukan banjir, kita tak tahu bila banjir. Tapi waktu banjir kita akan datang menolong lah. Jadi saya setuju pilihan raya ni di awal dia dibuat pada tahun ni. Kalau mungkin kita nak menggunakan fasiliti yang ada, mungkin cuti sekolah je lah yang ada. Kalau hari bukan cuti sekolah banyak. Sebab dia nak pertandingan ni pilihan raya umum, melibatkan seluruh Malaysia. Jadi fasiliti tu kena dibantara lah. Jadi saya sokong diadakan pilihan raya lebih awal. Isu-isu macam banjir, ini kenaikan harga barang ni, isu ni normal. Setiap kali pilihan raya akan keluar isu ni. Isu banjir, isu naik harga barang, itu normal. Itu permainan politik pembangkang. Diorang yang create sendiri, bukan pada kerajaan sendiri. Mustahil sebagai kerajaan yang menyusahkan rakyat. Tidak, mana ada kerajaan yang menyusahkan, kecuali kerajaan PH yang dulu lah nak menyusahkan rakyat. RM30 je kita dapat. Itu pandangan saya lah. Last sekali, mungkin tuan dah terlibat 30 tahun ni. Macam mana tuan terlibat, apa mulanya, siapa yang bawa, siapa yang jemput tuan dalam politik, kenapa pilih UMNO, tidak pilih parti lain, PKR ke parti PAS ke, kenapa pilih UMNO? Keluarga saya pun latar belakang pun orang kerajaan. Jadi orang pun macam arwah bapa saya dan guru, orang mak saya adalah mak saya guru, arwah bapa saya adalah seorang tentera, bukan tentera. Jadi diorang ni berjuang untuk mendirikan negara. Jadi waktu bila negara diorang yang daripada ibu bapa saya juga, dia kata UMNO lah parti yang boleh membantu bangsa sendiri dan bangsa-bangsa lain dan negara. Jadi itu dari segi latar belakang keluarga saya. Bukan kata PAS juga elok, tapi itu kalau dari segi politik, bila main politik biasalah semua ada tu. Tapi bagi saya daripada start 94 saya
berciripung dengan kawan-kawan. Kita sebagai orang kata budak suruhan lah zaman tu, peringkat step by step. Kita belajar daripada bawah sampailah kita ada sekarang. Jadi kalau orang yang jadi pengalaman daripada bawah, sebenarnya dia adalah orang-orang macam ni lah patut kita naikkan, sebab dia pengalaman orang. Kalau kita daripada atas terus, kita tak tahu pada bawah. Kita kena ada tahu gasu. Jadi saya daripada peringkat bawah lah, orang kata budak suruhan, sampailah ada jawatan dan memegang cawangan. InsyaAllah dalam cawangan saya ni, alhamdulillah semuanya berpatah balik. Dalam PRU yang lepas pun semua majoriti kawasan saya, penduduk saya ada lebih kurang 1000 lebih pengundi. Dalam PDM tu saya nombor 2 yang terbesar dalam 1000 lebih. 80% semua menyokong BN. Jadi sebagai ketua, dia kena pandai sendiri lah, ketua itu mengolahkan macam mana nak jaga dia punya pengundi. Alhamdulillah, so far alhamdulillah saya dengan cara saya sendiri lah, macam mana saya dengan masyarakat. InsyaAllah kalau macam kawasan saya, insyaAllah kita menang lah BN ni. Tapi kita tak tahu kawasan lain, dekatan diorang macam mana, itu terserah pada kebijaksanaan pemimpin tu sendiri, pemimpin setempat tu. Itu pada latar belakang saya sikit lah. Jadi itu je lah. Kata-kata semangat kepada penyokong, kepada orang kampung, orang taman, ahli-ahli. Kepada ahli-ahli UMNO, sama-sama lah kita membantu. Kita buang sifat, orang kata sifat sini orang ni, sini orang sana, jangan. Kita sebagai ahli, kita bersama-sama berganding bahu dalam satu tim kita untuk memenangkan parti kita dan parti BN kita ni. Itu kesalahan kita. Jangan kita fikir benda yang remeh-temeh, benda yang tu tak ingat. Kita satu hati. Kalau sifat bersatu hati, bersatu, setiap benda pun bakal dia menang. Jadi kepada penyokong-penyokong BN dan pengundi-pengundi, saya berharap PRU 15 ni sama-sama lah. Bagi saya, kita undilah BN. Kerana parti BN ni yang boleh. Ada cacat cela, tapi cacat cela tu tidak macam orang kata menambahkan, memburukkan. Kita undilah BN. Jadi parti yang boleh membantu. Kita dah tengok sejarah dia 60 tahun. Jadi takkan rakyat tak nampak. Rakyat sekarang bukan bodoh, rakyat semua bijak. So kebijaksanaan rakyat tu di orang kata dieksposkan dalam pilihan raya. Kita berharap pada macam kami ahli politik, jadi kami berharap undilah BN untuk PRU ke-15 di semua kawasan BN. Yang bertanya, BN bertanding di semua kawasan. Jadi insyaAllah calon yang akan dipilih ni, kepimpinan UMNO dan BN, dia bijak, dia akan tahu. Kita tengok pada sejarah PRN Melaka dan Johor, kita ada banyak lapisan orang muda dan calon baru. Jadi insyaAllah negara pun macam tu. Di peringkat parlimen seluruh Malaysia dan pun negeri akan macam tu. Jadi soal calon tu kita serah pada kepimpinan tertinggi UMNO dan BN. Kita sebagai rakyat, kita dah suarakan, orang atas akan dengar. InsyaAllah ada calon-calon tu akan calon-calon yang baik, yang bagus, yang senang untuk kita jumpa, turun padang dan berintelektual dan berdaya saing. InsyaAllah sokonglah BN. BN lah harapan kita. Kalau di Ampang, kita sokonglah BN, insyaAllah. Saya berharap kepada pengundi, fikirlah saya bijak, jangan terburu-buru. Kalau orang kata, kalau tak tahu politik tu, orang kata ibarat kalau kita tak tahu pasal kereta rosak, kita hantarkan mekanik. Kalau bab politik, tanyalah orang politik. Kalau bab agama, kita tanya orang agama. Begitulah dari segi waktu politik. Setiap parti akan mempamerkan dia punya manifesto lah, macam-macam. Jadi kepada pengundi, kalau tak berapa jelas, tanyalah pada orang-orang politik. Kita boleh perjelaskan. Jadi saranan daripada saya peringkat bawah, sama-sama kita sokong BN pada PRU ke-15. Hidup BN. Terima kasih Encik Anwar. Itulah sembang-sembang kedai kopi. Santai. Santai betapa yakinnya Encik Anwar ni dengan 2/3 majoriti BN pada PRU 15. Jumpa lagi Encik Anwar, Ketua Cawangan Seri Raya. Pada Allah kita berserah, insyaAllah.